Hai, kita bertemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, rangkaian bahagian 5 pada muka surat 137 dan 138. Berkenaan graf berpemberat dan graf tak pemberat. Graf berpemberat ni maksudnya graf tu ada nilai. Diberi nilai atau pemberat. Dia ada maklumat lah pada tepi. Okay, satu graf yang menyambungkan antara 4 bucu. Dan sambungan ni kita panggil sebagai tepi. Di tepi ni dia ada pemberat. Contoh macam jarak lah. Jarak antara dua bandar. Jarak antara dua bandar. Jarak antara dua tempat ke masa dia ambil untuk satu gerakan. Contoh, bandar A ke bandar B adalah 5 km. Dari jarak A ke B ni berapa lama yang kita akan gunakan untuk sampai. Kemudian nilai arus satu arus elektrik. Nilai arus satu liter elektrik ni dia ada berbeza-beza. Berbeza-beza macam awak gunakan charger yang ada fast charging dengan yang biasa. Dua-duanya akan memberikan nilai yang berbeza. Berapa lama yang digunakan untuk wayar fast charging untuk penuh, dan juga berapa lama wayar biasa untuk penuhkan satu telefon yang sama. Kemudian kos dan sebagainya. Dan graf tak berpemberat pula. Graf tak berpemberat ni, dia nilai atau pemberat tidak dinyatakan. Maksudnya taklah dinyatakan satu panjang jauh satu contoh peta alih, peta pokok dalam organisasi contohnya, ataupun dalam kehidupan dalam adik-beradik awak. Dia tak ditetapkan. Contoh, awak adik-beradik 5 orang. Adik kawan awak pula adik-beradik dia 2 orang. Dia tak sama. Dia macam tu. Walaupun dia adalah benda yang sama, ibu, ayah dan anak. Macam tu okay. Jadi seterusnya kita pergi pada contoh. Contoh 7. Contoh 7 yang diberikan berkenaan satu graf terarah. Ikut maklumat diberikan, dia suruh lukis PQRSTU. PQRSTU tu adalah bucu yang ada. E adalah tepi yang ditentukan. Okay, PQRSTU. PQRSTU. Okay, kemudian PQRSTU ni kita cuba sambungkan mengikut tepi yang diberikan. PQ, PR. So kita boleh buat macam ni. Okay, PQ RS TU contohnya. So PQ PR RQ SR SQ dan ST. Okay, lebih kurang macam ni lukisan dia. PQ, dia kata graf terarah. Jadi kita kena buat arah dia. PQ PR. Ini awak betulkanlah ikut macam dalam gambar rajah ni supaya dia tidak bersilang kat dalam. RQ dia ke sana. Dan SR SQ ST. Kemudian satu gelung pada bucu Q dan RS ialah bilang tepi dengan keadaan. Dia suruh lukis yang ada bilang tepi dan gelung pula. Satu gelung pada bucu Q dan RS ialah bilang tepi dengan keadaan P sama dengan 1. P keluar. Okay, kat sini kita tengok contoh tu lah. Dia ada 4 bucu. Mana kita tahu ada 4 bucu ni? Tengok sini. P, Q, R, S. Dia ada 4 bucu. Ada 4 bucu. Dan daripada 4 bucu ni ada yang keluar, ada yang masuk. Dan P dia ada masuk. P dia ada keluar juga satu. Jadi kita cari dulu. Okay, kita tengok step yang dia bagi. RS berbilang tepi, gelung pada bucu Q. Gelung pada bucu Q. Satu gelung pada bucu Q. Dia dah bagi tahu gelung pada bucu Q, kita pun buat gelung pada bucu Q. Kemudian RS ialah berbilang tepi dengan keadaan RS. Jadi R, kita tengok R in tak ada. Jadi dua-dua dia keluar. R out.
keluar, keluar. Kemudian ni habis, ni ada satu lagi. Dan Q dia ada 3 masuk, satu keluar, ni baru satu masuk. So dia tinggal lagi 2, tinggal lagi 1. Kita cuba sambungkan dia. PQ, QR, PS. Dan R tadi kita perlukan berapa lagi? R out ni 1, 2, 3. So dia keluar. Q tadi dia keluar 1, keluar. Okay, ni kita perlu lagi 2 masuk. 1, 2, 3. Okay, 3 masuk kat situ. Kemudian S ada 3 masuk. 1, 2, 3. So cukup. Q keluar ada 2, S masuk 3, 1, 2, 3. Keluar dia ada 1. P 1 keluar, 1 masuk. 1 keluar, 1 masuk. Dapatlah satu gambar rajah yang lengkap. Okey. Dan juga contoh 8. Yang ini adalah yang ada pemberat, yang berpemberat. Okey, ini benda yang sangat menarik lah sebenarnya. Rajah sebelah menunjukkan pilihan laluan sehala Izarul untuk menjalankan latihan larian. Pucu V ialah tempat permulaan. Okey, V1 ialah permulaan. Ni mula. Kemudian bucu V ialah tempat akhir sebelum dia balik ke rumah. Okey, ni tamat. Kita lukis belon. Okey, tamat. Kemudian tentukan laluan sehala yang terpendek dari V1 ke V5. V1 sampai V5 ni mana yang paling pendek? Kemudian jarak laluan sehala yang terpanjang dari V1 ke V5. C, bucu-bucu yang perlu dilalui jika jarak laluan sehala adalah di antara 1.4 km hingga 2.1 km. Okey, pertama sekali kita cuba jalan yang terpendek. Kita tengok hala dia. V1, V3, V3, V4, V4, V5. 500, 500, 500, 1.5 km. Tu V1, V3, V3, V1, V3, V4, V5. Okey, kita tengok. Itu baru satu. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua kita buat. V1, V2, V5. V1, V2, V5. V1, V2, 600. V2, V5, 500. So akan jadi 1.1 km, 1100 meter. Yang lain, contoh V1, V2, V2, V3, V3, V4, V5. Okay, ni dah terlebih dah ni. Dah sampai 4 kan. Kalau yang V1, V2, V2, V4, V4, V5, 6, 8, 5. 6, 8, 5, 8, 14, 14. 14 tambah 5, 19. Yang ni 1, 2, 3, 1.9 km. So, jawapannya adalah V1, V2, V5, iaitu 1.1 km sahaja. Dan yang kedua, jarak laluan sehala yang terpanjang dari V1 ke V5. Okey, kita teruskanlah pengiraan kita kan. Yang ketiga, V1, V1, V2 dan V3, V4, V5 lah. Dia lalu semua sekali. V1, V2, V2, V3, 900 tambah 600, 1.5. 900 tambah 500 tambah 600 adalah 2 km. 2 km tambah 5, 2.5 km. 2.5 km. Kemudian ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Yang keempat adalah V1, V2, V4, V5. 600 tambah 800. Tu dah tadi.
V2 sini 600 tambah 800 tambah 500 1.9 kilometer. Jadi kat sini kita dah dapat yang terpanjang pula 2.5 kilometer. Yang ketiga, bucu-bucu yang perlu lalui jika jarak larian sehala-ala di antara 1.4 km hingga 2.1 km. Okay, daripada 5 jalan yang kita buat tadi, yang mana di antara 1.4 hingga 2.1? Okay, 1.1 dia kurang daripada 1.4. So, kita tak ambil. Kemudian, ni, 1.5 km. Lebih 1.4. Ya, kita ambil. 2.5 km dah lebih daripada 2.1. So, kita tak ambil juga. Dan 1.9 pun adalah di antara. Jadi, kita ambil dua ni. Tu dia lah macam tu. V1 pergi V3, V3 V4, V4 pergi V5. Dan V1, V2, V4, V5. Macam tu. Itulah cara penulisan jawapannya. So, tolong fahami dan siapkan latihan praktis kendiri 5.1B. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.